kiamat makin hampir, tanda-tandanya banyak. Namun apabila semakin hampir kiamat, orang makin tak nampak tanda-tandanya. Yang ada tanda-tanda kiamat ialah apa? Orang makin tak sedar dia sudah hampir. Bukan hanya tak sedar, disedarkan makin tak nak sedar. Makin nafikan. Makin nafikan, bahawa kalau boleh tak nak ingatkan pun langsung, na'udzubillah min zalik, ya, bahawasanya kiamat sudah hampir. Apabila sebut tentang Dajjal, sebut tentang Mahdi, orang macam tak suka nak dengar. Allah, sedangkan makin dekat, makin dekat. Bahayanya makin banyak, makin banyak. Itu makin lagi tanda-tanda kiamat sudah hampir, orang semakin lupakannya, ya. Dan kita sudah bincang, salah satu cara nak menyelamatkan daripada fitnah Dajjal ialah dengan mengamalkan surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi. Nabi mengatakan siapa memelihara surah Al-Kahfi, maknanya pelihara tu maknanya baca dengan senantiasa. Dan baca tu ialah dengan tadabbur. Tadabbur tu dengan mempetikkan. Maknanya kita mengamat-amati surah Al-Kahfi ini. Konsep daripada surah Al-Kahfi 10 ayat yang pertama, 10 ayat yang akhir itulah menunjukkan perkara-perkara dan langkah-langkah yang perlu kita ambil, bahaya-bahaya yang akan kita hadapi pada akhir zaman nanti. Seperti 7 orang sahabat, orang-orang besar daripada raja yang kufar itu, mereka tinggalkan istana, tinggalkan jawatan mereka, masuk dalam gua, minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, cari tempat untuk selamat. Subhanallah. Dan Allah Taala Maha Suci. Kalau kita nak minta selamat, kita tak ada apa, Allah yang beri. Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah berikanlah kami dari sisimu. Dari kita we got nothing, dari kita we are helpless, dari kita memang tak boleh nak selamatkan diri kita macam mana pun tak boleh. Tapi dari Allah boleh. Dan dari Allah tak kurang cara. Dari Allah selamatkan orang-orang yang nak minta selamat dengan apa? Bukan dengan meriam, bukan dengan tembok kukuh, hanya dengan ngantuk saja. Dengan tidur Allah Ta'ala piara dia. Bukan 3 hari, bukan 30 hari, 300 tahun tak ada orang boleh kacau dia. Subhanallah. Itu kalau dapat peliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hanya dengan ngantuk, hanya dengan tidur saja dapat peliharaan. Kalau dapat rahmatan min indillah, dapat rahmat daripada sisi Allah Ta'ala, kepeliharannya mudah, gampang saja dari Allah Ta'ala untuk bantu, ya. Kemudian kita baca 10 ayat yang akhirnya. Apa? Di antara ayat tu menyebut, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Katakanlah, apa, nakkah aku khabar orang yang sangat rugi sekali amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang sesat jalannya, dalam agama, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, dalam hal ehwal dunia. Namun mereka rasa mereka lah yang paling perfect, mereka yang paling selamat, dan tak langkah mereka tu yang paling baik. Allah takut sekali. Kita takut, itulah tipu dayanya. Bukan kita takut takut jadi jahat, memang takut jadi jahat. Yang kita takut adalah kita jadi jahat tapi kita sangka kita baik. Kita sangka kita buat baik, rupanya kita buat jahat. Itu yang paling takut sekali. Itu yang paling takut sekali, ya. Jadi bermakna akhir zaman banyak kesamaran, ya. Banyak kesamaran. Orang buat jahat, orang buat dosa pada agama Allah Ta'ala. Tapi mereka sangka mereka buat perkara yang baik. Tapi kita ni macam mana? Yang kita ni betul ke tak betul? Senantiasa kena alert, senantiasa kena jaga, senantiasa kena damping dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Senantiasa kena ingat kita ni sedia untuk mati ataupun tidak. Kita ni cocok dengan dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpaling daripada dunia ataupun tidak. Kita sejalan, menempuh jalan, sejalan dengan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Ta'ala ataupun tidak. Kalau tidak, bermakna kita bahayalah. Kita hanya sampel saja tapi tidak real, ya. Kita hanya sampel palsu saja tapi tidak real, ya. Jadi kita haraplah pada Allah Subhanahu Taala senantiasa peliharakan kita. Senantiasa peliharakan kita. Jadi langkah itu baca tiap-tiap malam, sambil baca tiap-tiap malam, sambil tadabbur tiap-tiap malam, Tuhan peliharakan. Nah, sekali na'udzubillah, rupanya kita yang masuk daripada akhsarina a'mala, yang serugi-rugi amal, dengan berkat kita baca tiap-tiap malam, dengan berkat kita tadabbur tiap-tiap malam, Allah Ta'ala sedarkan kau yang dalam grup ini. Kita tarik diri dan selamatkan diri kita. Selamatkan diri kita. Na'udzubillah, pada zaman itu, 2 saja. Kufar ataupun iman. Mahdi ataupun Dajjal. Itu saja. Itu saja, ya. Allah, kufar ataupun iman. Dajjal ataupun Mahdi. Itu saja yang kita, 2 saja pilihannya. Dia tak ada antara-antaranya. Tak Mahdi aja, Dajjal lah. Itu saja, ya. Dan Dajjal ini berbentuk apa? Dajjal berbentuk kebaikan, berbentuk keselamatan. Kadang, masuk tuan lagi. Masuk. Kadang Mahdi dibentukkan sebagai benda yang takutkan. Benda yang tak betul. Benda yang
mesongkan Allah padahal itu adalah Imam Al-Mahdi, ya. Dan sebelum munculnya Mahdi, sebelum keluarnya Dajjal, semuanya itu segala yang membantu bagi era itu sudah ada dahulu. Dari zaman sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dua ciri ini sudah ada. Ciri-ciri kemahdian, ciri-ciri kedajjalan, sudah ada. Hanya tinggal tunggu ketua-ketuanya saja datang, join. Begitu saja. Tapi dari sekarang sudah mula ada ciri-cirinya, konsepnya sudah ada. Membershipnya dah mulai dibuka. Borang dah mulai diisi. Dah design pun, tinggal tunggu cap saja. Pasang cap Dajjal saja, masuklah. Begitu juga cap Mahdi. Sambung baca kitab kita sampai muka surat 78 ya. Dajjal cuba hendak memasuki kota Madinah dan peristiwa seorang lelaki mukmin yang kuat menentang dia. Mekah, Madinah dia tak boleh masuk. Namun jaga-jaga, itu pun ada triknya di situ. Mekah, Madinah dia tak boleh masuk. Setengah orang Mekah, setengah orang Madinah yang tak original. Yang real punya akan tetap jaga dan waspada, akan tetap tawaduk. Orang Mekah, Madinah yang memang suka berfoya-foya, itu pun mengatakan, alah kita jangan banyak cakap lah negeri kau. Negeri kami walau macam mana kau cakap pun, Dajjal tak boleh masuk lah. They feel so secure. Dajjal memang tak boleh masuk Mekah, Madinah, betul. Ada malaikat jaga. Tapi tak terpelihara, Mekah, Madinahnya terpelihara daripada Dajjal. Tapi bukan orangnya. Orangnya tak semestinya terpelihara. Bahkan orangnya akan orang Mekah, Madinah yang munafik-munafik banyak. Munafik tu maknanya apa? Tidak sebagaimana zahir dan batinnya. Zahirnya saja duduk Mekah, Madinah, tapi jiwanya tidak Mekah, Madinah. Jiwanya jiwa New York. Jiwanya jiwa Australia. Jiwanya jiwa kelab malam. Na'udzubillah min zalik. Orang-orang ini akan keluar daripada Mekah dan Madinah dapatkan Dajjal. Dan Dajjal tu keluar bila? Setelah Imam Mahdi keluar. Dengan Mahdi punya takbiran, orang-orang yang dalam Mekah, Madinah resah gelisah. Itu yang ada gempa di Mekah dan Madinah. Sama ada gempa betul ataupun gempa kalbunya. Gempa mereka rasa kalbunya pasal ditakbir oleh Imam Mahdi punya tak selesa. Siapa ni, Pak Agak mana. Mereka keluar dapatkan Dajjal nak minta jadi tukang selamatkan. Dajjal tak berani masuk Mekah, Madinah tak boleh masuk. Ada setengah-setengah tempat pulaknya. Termasuk seluruh dunia. Termasuklah Hadramaut di antaranya. Termasuklah mungkin Batu Pahat. Termasuklah mungkin KL. Termasuklah mungkin California. Termasuklah mana sekali. Dajjal sampai, tapi setengah-setengah tempat itu, setengah-setengah orangnya reject Dajjal. Tak semestinya dalam Mekah, Madinah saja selamat. Jadi kadang-kadang dalam Mekah, Madinah orangnya keluar dapatkan Dajjal, tapi di tempat selain Mekah, Madinah ada juga golongan-golongan ya, yang Dajjal sampai tempatnya tapi dia reject Dajjal, dia tak terima Dajjal. Satu dunia ada tempat yang begitu. Satu dunia. Walaupun secara umumnya ramai yang akan ikut, tapi ada puak-puak, ada golongan-golongan yang sentiasa celik mata hatinya. Tidak termakan dengan tipu dayanya, maka mereka bahkan reject Dajjal walaupun mereka berada dalam negeri yang dimasuki oleh Dajjal. Na'udzubillah min zalik ya. Allah, Dajjal kalau masuk dia kalah satu parti politik yang takbir satu negeri. Kalah satu raja yang merintah. Segala parti-parti, segala yang merintah semua masuk bawah dia. Semua menjadi di bawah sistem dia, di bawah pemikiran dia, bawah ideologi dia, ya. Semuanya. Semua siapa saja pun yang selamat takkan masuk bawah dia. Segala pun pemerintahan, segala pun orang besar, segala pun orang kecil yang dipelihara oleh Allah Ta'ala, walau di luar Mekah, Madinah sekalipun terpelihara ya. Yang akan mengikut walau di mana sekalipun, walau dekat dari Mekah dan Madinah sekalipun. Jadi kita ingatkan dekat Madinah selamat, Mekah dalam Mekah, Madinahnya selamat dengan syarat kau berakhlak Mekah, kau berakhlak Madinah. Kau berjiwa Mekah, kau berjiwa Madinah. Kalau tidak pun tak guna juga. Sebab itu kita bilang ya, namanya akhir zaman, itu namanya fitnah. Yang kita sangka kita selamat, rupanya tak selamat. Kita berada di tempat yang paling selamat pun boleh jadi tak selamat. Ya. Di penghujung hari-hari Dajjal, ia akan berusaha untuk memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. Tetapi seperti apa yang telah kita sebutkan, ditegah
dari memasuki kota Madinah ini. Para malaikat berada di keliling kota Madinah dengan pedang yang terhunus dan siap sedia memenggal leher Dajjal apabila ia cuba hendak memasukinya. Akhirnya, dia tahu ya, setengah-setengah grup dia tahu dia tahu dia tak boleh touch. Dia tahu dia tak boleh touch. Kalau dia touch, dia habis. Dia tahu tentera-tentera Allah. Dia tahu pasukan-pasukan Allah. Dia tak boleh touch. Maka dia tengok orang ni, dia takut. Dia tengok orang ni takut. Dia cuba, dia bawa tengok lain. Dia bawa alihkan pandangan. Kadang-kadang dia pakai orang lain untuk kacau grup-grup yang ni, tapi dia tak berani touch. Jadi kalau apa-apa, dia takut kena sumpahannya. Dia takut kena bahalanya. Dia takut kena bahalanya. Ya. Maka disuruh orang perantaraannya, syaitan jenis jin dan syaitan jenis manusia yang lain. Untuk mengganggu setengah-setengah golongan. Untuk ganggu setengah-setengah golongan. Dia tahu siapa dia boleh kacau, siapa tak boleh kacau. Yang dia tak boleh kacau, dia dare not. Kalau dia tahu, dia tak akan menang dan dia akan binasa. Dan Tuhan akan senantiasa protect. Dan kalau nampaklah betul-betul Allah Ta'ala protect orang ni, nampak sah dia kelak, dia lemah dan dia kalah. Jadi baik buat-buat tak perasan dengan golongan ini. Kalau betul-betul apa mereka cuba nak kacau, dia tahu golongan ni dapat protection daripada Allah Ta'ala. Nanti nampak sah. Apa pasal engkau kuat tetapi golongan ni kau tak boleh kacau. Buat orang piara, Allah Ta'ala piara dia. Allah Ta'ala piara dia. Nampak dilemahkan. Baik kita jangan kacau dia. Nanti zahir bahawasanya kita ni ada kelemahan dan kita tak boleh touch golongan-golongan tertentu. Baik kita jangan kacau. Baik kita jangan kacau. Sebab itu Madinah, dia tahu dia tak boleh masuk. Dia tahu dia tak boleh masuk. Kalau dia masuk, dia kena penggal, dia kena halau kan. Nampak kan? Jadi dia tak nak cuba masuk pun. Dia melimpih, dia sneak out, buat tak nak masuk. Seribu satu kasih macam alasan dia tak nak masuk, tapi dia tak berani nak masuk. Sebetulnya dia tahu dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk, ya. Baik. Di sini kita mengetahui ya, dia tak boleh masuk Mekah dan Madinah ya. Dia tak boleh masuk Mekah, Madinah dan Mekah. Kota tu tak boleh ditouch oleh dia. Begitulah juga orang-orang yang hatinya hati Mekah dan Madinah. Dia tak boleh touch juga. Dia tak boleh touch ya, dia tak boleh masuk ke dalamnya. Dia tak boleh masuk dalam kota itu dan dia tak boleh masuk orang yang berhati Mekah dan Madinah. Hati ingat Allah dan Rasulullah. Dia tak boleh kacau. Dia tak boleh kacau ya. Dia tahu kelemahan dia. Dia tahu dia makhluk. Dia tahu Allah Ta'ala Maha Kaya. Dia tahu Allah Ta'ala ada golongan-golongan yang Allah Ta'ala protect. Dia tahu ada golongan yang akan bunuh dia satu nanti. Sebab itu dia nak mengelak. Baiklah sampai final nanti baru dia ditikam. Daripada awal-awal orang tahu tembelang dia. Maka dia elak. Dia pun takut. Dia hanya tunjuk garang. Dia hanya tunjuk berani. Tetapi dia pun sebetulnya dia takut sebab dia tahu kebinasaan. Dan dia buat ini semua ni kerana pasal dia takut lah. Pasal dia takut dia tak lama dah nak mati. Dia takut dia tak lama dia nak akan tindak. Maka sebelum dia kena kerjakan, dia nak puas-puas nak cari member dulu masukkan sama-sama dalam api neraka. Jangan sangka dia ada power. Dia takut. Dia pun takut bahawasanya dia tahu dia tak lama dia akan habis segala riwayat dia. Ya, baik. Akhirnya Dajjal hanya akan mampu tinggal di luar kota Madinah di kawasan yang berbatu merah. Lalu bergegarlah kota Madinah 3 kali gegaran yang menyebabkan semua orang munafik laki-laki dan perempuan akan keluar dari Madinah dan terus mengikuti Dajjal. Allah. Dan hari ini dinamakan dengan nama Al-Khalas. Artinya hari yang penapisan. Kerana yang tinggal di Madinah selepas kejadian ini hanyalah orang-orang yang benar berimannya saja. Allah. Madinah dan juga Mekah pun begitu juga ya. Madinah, gempa. Dia hanya perlu ada di Madinah, dia ada duduk di sebuah istana, di rumah, di atas bukit, betul-betul di luar kota Madinah. Dan dari situ dia akan nampak. Dari situ dia boleh nampak, dia akan tengok, dia nampak kubah Rasulullah, dia nampak. Dari jauh dia nampak, atas bukit tinggi. Nanti dia dari situ tengok, itu rumah Muhammad. Tapi dia tak boleh masuk. Ya. Wallahu alam. Katanya dah ada pun apa istana hinggapnya di sana. Dia ada istana hinggapnya, kita pun tak nampak ya. Tapi istana hinggap di sana. Kerana golongan-golongan tertentu ini, dia nak berada dekat dengan Madinah, tapi dia tak berani nak bikin macam-macam dalam Madinah. Sebab dalam rumah dia suka nonton itu, suka gini dalam Madinah, dia tetap tak berani. Allah Ta'ala kasih jaga penghormatan Madinah, maka dia bikin istana betul di luar Madinah. Jadi dia boleh relax sikit. Tapi dekat dengan Madinah. Rupanya istana itu menjadi istana hinggap bagi Dajjal juga. Ya. Allah. Ya. Allah alam, saya sendiri belum nampak macam mana istananya, bagaimana apa semua. Tapi katanya dah terbina. Bangunan di tempat yang Nabi sebutkan tu, dah ada bangunannya. Ya.
Dan adalah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ketika Dajjal sedang mengepung kota Madinah ini, tiba-tiba bangkit seorang laki-laki yang kuat imannya sambil berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Demi Allah, aku akan pergi menghadap Dajjal pembohong ini. Aku mahu memastikan betulkah ia Dajjal yang telah diberitahu kemunculannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka oleh sahabat-sahabatnya ia dinasihati supaya jangan pergi menemuinya. Mereka bukan khawatir bahawa ia akan dibunuh oleh Dajjal, kerana ia memang sanggup mati syahid. Tetapi mereka khawatir ia akan terperangkap dengan godaannya. Betul ya? Jangan ya, Dajjal ni, dia punya salah satu caranya, jangan pergi tengok pun. Kata Dajjal sudah ada di Seri Gading. Kata Dajjal sudah ada di Yishun. Kata Dajjal sudah sampai di Chowkit, umpamanya ya. Kata Dajjal sudah sampai di Bukit Mertajam. Yang dah kan nak tengok juga macam mana yang nama Dajjal. Sama ribu tahun dah disebutkan nama dia. Nak tengok juga. Tak, aku tengok, nak tengok aja. Tengok aja. Bagusnya, eloknya. Tengok aja. Inilah pemimpin. Tengok saja. Kenapalah tak aku ikut selama ni? Kan betul dibawa keselamatan. Terus terpengaruh. Tengok saja. Hero. Tengok saja. Tuhan. Na'udzubillah. Sampai begitu sekali dia punya tipu daya, dia punya sihir dia ya. Jadi seorang pemuda yang berani, biar aku yang tentang, dia tahu ini Dajjal, biar aku tentang. Kawan-kawannya jangan pergi. Tak apa, aku nak tengok apa jadi. Begitu ya. Dajjal ialah apa? Sebab itu golongan-golongan jahat, jangan cuba nak tentang. Serah saja pada Allah Ta'ala. Taulah Allah Ta'ala nak kerjakan dia. Kita tahu selamatkan diri kita sudah. Golongan jahat jangan cuba nak tentang dan jangan cuba nak ubahkan mereka jadi baik. Takkan mau diubah jadi baik, nak tentang mereka lagi. Na'udzubillah, silap-silap kita akan jadi kaki tangan dia pulaknya, ya. Itu namanya ditelan mati mak, diluah mati bapak. Kau tentang, menghadap dia je kau ikut dia. Kau berserta dengan dia pun tak boleh, dia takkan mana nak ikut kau. Macam avoid dan elakkan saja. Mohon bantuan Allah Ta'ala. Ingat, ada setengah-setengah golongan yang untouchables. Ingat, ada setengah-setengah golongan yang mereka dare not touch. Allah kalau pelihara. Namun laki-laki ini tetap juga mahu keluar menemui Dajjal. Apabila sampai di hadapan pengawal-pengawal Dajjal, mereka bertanya kepadanya, "Kau mahu ke mana?" Laki-laki itu menjawab, "Aku mahu menemui pembohong ini yang telah merosak keimanan." Kau datang apa lagi? Ahlan wa sahlan, jemput masuk. Tengok engkau boleh ke tidak? Terpelihara. Sebab dia tahu yang datang mestinya kalah. Berani nak tentang saja, kalah. Iaitu elak. Ya. Pengawal Dajjal bertanya kepadanya, "Apakah engkau tidak percaya bahawa dia adalah Tuhan kita?" Laki-laki itu menjawab, "Tuhan kami adalah Allah Ta'ala." Lalu para pengawal itu berkata kepada tentera mereka, "Bunuhlah orang ini." Lalu sebahagian pada tentera itu berkata, "Bukankah Tuhan kita, Dajjal, melarang kita membunuh seorang tanpa sepengetahuannya?" Dah mula nak baik. Yang sebut nak bunuh saja dia dah mula cuak. Dia bilang, "Jangan bunuh aja." Dah mula hatinya lembut sikit. Dah begitu saja ya. Akhirnya mereka tidak membunuhnya. Lalu mereka mengirim seorang utusan menemui Dajjal dan memberitahu kepadanya bahawa mereka telah menangkap seorang laki-laki yang tidak percaya kepada ketuhanannya. Bahkan ia menghinanya. Mereka juga bertanya apakah mereka akan terus membunuhnya atau mereka menyerahkannya kepada Dajjal untuk menyiksanya sesuka hatinya. Dajjal berkata, "Bawa orang itu ke sini, biar aku yang membunuhnya." Mereka pun membawa laki-laki itu tadi ke hadapan menghadapkannya kepada Dajjal. Dia berani. Kenapa kau dah datang? Dia berani, dia nak handle macam mana ya. Sama ada dia tipu ataupun dibunuhnya dia ya. Pada tipu, lagi baik dia apa? Lagi baik dia sihirkannya dia tipukannya dia, dipengaruhkannya dia, terikut. Itu adalah lebih baik ya. Baik ingat ya, golongan jahat syaitan dia bukan berkendak sangat akan jasad kita hidup ke mati. Dia lebih jasadkan, dia lebih harapkan iman kita. Biar kita hidup pun tak apa, na'udzubillah, asal iman kita dah lucut. Biar kita tak mati pun tak apa. Kalau mati dengan beriman pun dia rugi, tak dapat mengkafirkan seorang. Kalau hidup pun tak apa, lambat laun mati juga, asal pokoknya dah kafir dah. Akhirnya mereka tidak jadi membunuhnya. Lalu mereka mengirim seorang utusan menemui Dajjal dan memberitahu
kepadanya bahawa mereka telah menangkap seorang laki-laki yang tidak percaya kepada ketuhanannya. Baik. Apabila laki-laki mukmin tadi sampai di hadapan Dajjal, ia pun mengenalinya menerusi sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas lelaki mukmin itu berkata, "Wahai sekalian manusia, inilah Dajjal, pembohong besar yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Agak-agak orang percaya tak? Orang bilang, apa punya orang ni? Tak ada lain semua Dajjal-Dajjal saja. Dia ni otaknya dah tak betul. Perkara baik, so Dajjal. Belum lagi lah waktunya lah. Ini kan penyelamat kita, Dajjal tu lain. Kau tak belajar ya? Dajjal tu bawa rosak. Dia ni datang bawa apa? Datang bawa kebaikan, datang bawa kemanfaatan. Apa punya orang ni? Kau ingatkan orang nak dengar cakap orang lelaki ni? Ya. Mendengar ucapan itu, Dajjal naik marah dan terus saja menyuruh supaya laki-laki itu disiapkan untuk dibunuh. Lalu Dajjal berkata kepadanya, engkau mesti patuh kepada perintahku. Kalau tidak, engkau akan ku belah dua. Laki-laki mukmin itu menjawab, wahai sekalian manusia, inilah dia Dajjal, pembohong besar yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini betul ya? Akan ada orang ni nanti akan muncul watak ini. Siapa? Wallahualam. Jangan kepingin. Biarlah aku jadi watak ini. Kau dibelah ke iman kau dibelah? Betul ya. Barang siapa yang patuh padanya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Mendengar ucapan itu, Dajjal menyuruh supaya ia dipukul sekuat-kuatnya. Lalu dipukul bahagian belakangnya dan juga bahagian perutnya. Setelah itu Dajjal berkata kepadanya, hendaklah engkau patuh kepadaku. Kalau tidak, engkau akan kubelah dua. Lelaki mukmin itu berkata, engkau adalah Al-Masih Dajjal. Mendengar ucapan itu, Dajjal terus menyuruh tenteranya untuk membelah dua badan orang ini dengan gergaji. Lalu dibelah dua badannya dari kepala sampai ke cabang pahanya. Dan riwayat lain disebutkan lalu ditarik kedua kakinya, maksudnya kepada kepala diletakkan ke bawah dan kakinya diangkat ke atas, disiat begitu ya. Disiat begitu ya. Satu kakinya ditarik ke kanan dan satu lagi ditarik ke kiri. Lalu digergajilah dari cabang pahanya hingga sampai ke kepalanya. Apabila badannya sudah terbelah dua, lalu Dajjal melemparkan sebelah badannya ke kanan dan sebelah lagi ke kiri. Setelah itu Dajjal mahu menunjukkan kehebatannya lagi, lalu ia berjalan dengan sombongnya di antara kedua belah badan lelaki mukmin tadi sambil berkata kepada para pengikutnya, apakah kamu kata apabila aku hidupkan semula lelaki ini, bahkan kamu telah mengetahui bahawa aku ini adalah Tuhan kamu? Na'udzubillah min zalik ya. Dia nak cuba nak tunjukkan power. Sebab itu macam mana pun dia tahu kelemahan dia. Dia tunjukkan power, dia tengok aku dah bunuh dia, aku boleh hidupkan dia balik. Hidup balik orangnya berkata lagi, kau Dajjal juga. Bermakna dah mati hidup balik masih kata juga ini adalah Dajjal juga. Semua dengan izin Allah Ta'ala. Ya. Tentera Dajjal menjawab, ya engkau Tuhan kami. Na'udzubillah. Lalu Dajjal mengambil kedua dan orang-orang yang na'udzubillah yang masih sangka mereka mukmin ya, masih tetap rasa ini bukan Dajjal. Bagus, tengok degil sangat, gitulah dapat nasibnya. Orang nak kasih keselamatan kok tak mau. Tengok dapat nasibnya. Dia tengok Dajjal bilang, aku nak bikinkan. Tunjuk power kau, kita nak tengok. Allah, na'udzubillah ya. Sampai begitu sekali ya. Yang berkeliling Dajjal ni semua tu, bukan kufar-kufar asli tau. Yang ada masih ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi Allahnya tu dah macam mana dia punya konsepnya. Muhammad Rasulullah dah tak tentu macam mana dia punya pahamannya dan punya ikutannya itu lagi. Hanya sampel saja syahadatnya. Allah. Sampai mati dia merasa dalam kumpulan yang betul. Lalu Dajjal mengambil kedua belahan badan lelaki mukmin tadi dan menyatukannya semula sambil berkata, hiduplah engkau semula. Lelaki mukmin tadi kelihatan bergerak-gerak dan akhirnya ia hidup semula. Sama dengan keadaannya sebelum dibunuh oleh Dajjal. Para pendukung Dajjal apabila melihat kejadian ini, mereka jadi bertambah percaya kepada ketuhanannya. Dan mereka bertambah taat dan patuh kepadanya. Keyakinan mereka bertambah mantap dengan ketuhanannya. Na'udzubillah min zalik ya. Makin kuat dia punya mengimani akan Dajjal. Na'udzubillah ya. Awal mula kenapa tak iman pada Allah? Awal mula kenapa dia orang mengetahui bahawasanya yang menyelamatkan adalah Allah. Bikin apa kita boleh elak. Allah punya takdir kita boleh elak. Allah nakkan dunia punya pasal, cinta dunia, sanggup ikut apa sahaja persyaratan Dajjal. Alhamdulillah. Kemudian Allah disifat-sifatkan dengan sifat-sifat makhluk. Tak belajar tauhid yang sebetulnya. Habis.
Seterusnya Dajjal berkata kepada lelaki mukmin yang dihidupkannya semula itu, apakah engkau masih tidak mahu beriman denganku? Laki-laki itu menjawab, sekarang aku bertambah yakin bahawa engkau adalah Dajjal pembohong besar dan engkau sudah tidak akan dapat membunuh siapa pun dari sekarang ini. Dia sudah the last person. Allah, tegak dia berani. Allah Ta'ala berikan dia. Jangan kepingin jadi laki-laki ini. Kalau engkau tak calang-calang, jangan. Banyak yang nak jadi macam dia, tapi semuanya terikut Dajjal belaka. Na'udzubillah, ya. Mendengar perkataan laki-laki ini, Dajjal semakin berang dan cuba hendak membunuhnya untuk kali yang kedua. Dajjal berkata kepadanya, aku bersumpah, kau mesti patuh akan aku. Kalau tidak, engkau akan kusembelih lalu kelemparkan ke dalam api. Lelaki mukmin itu menjawab, demi Allah, aku tidak akan patuh kepadamu. Mendengar perkataan ini, Dajjal terus menangkapnya untuk menyembelihnya. Tetapi Allah Ta'ala telah menjadikan di leher laki-laki itu sejenis lapisan tembaga yang tebal. Maka Dajjal pun tidak dapat menyembelihnya. Allah punya protection. Allah punya protection. Habis yang dia sembelih pertama tu dia macam mana? Bukan real punya belah. Nampakkan sahaja. Penampakan sahaja, ya. Baik. Dalam satu riwayat lagi, Allah telah menjadikan seluruh badan laki-laki itu dibalut dengan tembaga yang tebal. Hingga badannya tidak dapat dilukai oleh apa pun dua jenis senjata yang dipunyai oleh Dajjal. Dajjal menjadi panik berhadapan dengan laki-laki mukmin itu. Maka akhirnya dilemparkan lelaki mukmin itu begitu saja ke dalam api yang ada bersama dengannya. Orang yang hadir menyangka lelaki mukmin itu telah hangus di dalam api yang sangat bergelora. Tetapi sebenarnya ia hanya dilemparkan ke dalam syurga. Allah, ya. Dicampakkan ke dalam syurga saja. Ingatkan dia hangus. Syahid dia sebetulnya. Ya. Setelah menceritakan kejadian ini, Nabi SAW lalu bersabda, lelaki inilah yang paling hampir sekali kedudukannya denganku pada hari kiamat nanti. Dan dia akan diberikan pahala syahid yang paling besar sekali di sisi Allah Ta'ala. Kerana ditentang akan Dajjal yang zalim itu. Ya. Dia paling besar sekali. Nabi dah tahu di kalangan umatnya akhir zaman ya. Nabi dah nampak kita semua ya. Nabi dah tahu apa yang kita akan hadapi ya. Dan Nabi kan sayang umatnya. Bagaimana Nabi sayang Sayyidina Bilal. Bagaimana Nabi sayang Sayyidina Osman. Begitulah Nabi sayang kita semua. Dan Nabi tahu kita dalam akan menghadapi bahaya. Dari dulu Nabi sudah sebutkan ini dan ini dan ini, keselamatan begini dan begini dan begini semua. Ya. Nabi dah perhatian dan Nabi tahu umatnya akan menghadapi apa-apa semua. Ya. Berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berpaut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita dapat selamat daripada segala fitnah zahir dan batin ya. Menurut Imam Al-Barzanji dalam kitabnya Al-Isya'ah bahawa pendapat yang asah artinya yang lebih kuat mengatakan lelaki ini adalah Khidir alaihi salam. Tetapi apa yang disebutkan dalam banyak riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ada yang mengatakan itulah Nabi Khidir. Itulah akhir hayat Nabi Khidir. Itulah akhir hayat Nabi Khidir. Lepas tu dia punya berani dia semacam. Nah, dan Dajjal takut. Dia tahu dia tak boleh sentuh orang ni. Tapi kerana orang ni sudah menghadap, dia tak Nabi Khidir, takkan boleh pertahankan imannya. Begitu ya. Setelah kejadian ini, jiwa Dajjal merasa terpukul kerana ia tidak dapat membunuh laki-laki mukmin itu. Bahkan ada di kalangan pengikutnya yang mulai meragui ketuhanannya. Bahkan lelaki mukmin telah berkata di khalayak ramai bahawa Dajjal tidak dapat membunuhnya dan mulai saat itulah ia tidak dapat membunuh sesiapa lagi. Jam. Ketika itu terus keadaan berputar. Terus tak boleh, terus berputar. Dia punya senjata semua tak jadi, semua tak lut. Ketika itu orang-orang dia gesa untuk attack orang-orang mukmin habis-habisan. Ketika itulah Sayyidina Isa turun. Dan habislah riwayat dia, ya. Yang tinggal hanyalah saat-saat terakhir sebelum ia dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Lalu ia cepat-cepat melarikan diri ke Baitul Maqdis untuk mencuba operasinya di sana pula. Dia tak dapat dilari. Itu sistemnya. Dia tak dapat di sini, tak dapat di sini. Sebab itu mereka tak tahu. Orang-orang ini dia tak ada konsentrasi satu. Dia kalau tengok ini, tak dapat ini, tak dapat ini, tak dapat ini. Bertukar. Dia takut orang tahu trik dia. Maka dia bertukar senantiasa dia punya trik dia punya tipu dia tu, dia senantiasa bertukar-tukar. Nak pergi Palestin. Kenapa? Mudah-mudahan di situ dia dapat last punya. Dan situlah janji dia. Sebab itu Tuhan gerakkan dia kepada ajal dia.
Tuhan gerakkan dia kepada ajal dia di situ. Dan umat Islam pun digerakkan ke situ juga. Umat Islam digerakkan ke situ. Macam mana ketika itu Mahdi dengan orang-orang sampai ke situ, wallahu alam. Masih ada flight kah? Masih ada apa, sekelip mata selangkah dah sampai di sana kah? Pokoknya sampai sana. Pokoknya di sana jadi medannya dan sampai di sana. Di mana? Damsyik, Syria. Damsyik, Syria. Dan umat Islam dengan Imam Mahdi tengah nak sembahyang subuh dah dikepung oleh Dajjal dan kucu-kucunya. Seram tu. Umat Islam sikit saja dia kedah kurung berduyun-duyun, berjuta-juta dikeliling. Kalau memang Allah izin gempur saja habis tu umat Islam. Allah tak izin pulanya. Sebab itu mereka Allah izin pakai macam-macam. Allah izin mereka gembling macam-macam. Allah Ta'ala izin mereka guna macam-macam. Tapi Allah Ta'ala tak izin mereka menang. Dah. Itu saja. Kau ingat, kau pegang satu. Allah Ta'ala tak izin mereka menang. Habis cerita. Kalau kau dapat kepayahan sikit, tak tahan sampai kau mati, syahid. Tahan bermakna ada jalan kau masih ada keluar lagi. Habis cerita. Pokoknya Allah akan beri mereka macam-macam. Tapi Allah Ta'ala tak beri mereka menang. Kau berada di pihak Allah Ta'ala sudah. Allah Ta'ala berikan mereka macam-macam. Macam-macam mereka akan buat. Macam-macam perkara kacau mereka akan buat. Terhadap umat ini. Tapi Allah tak akan beri mereka menang. Mereka tidak akan boleh menang. Mereka tak akan boleh menang. Itu pasti. Itu adalah pasti ya. Jadi dia sebab itu ramai dia gitu. Dan dia dah tak boleh bunuh orang lagi. Dia pula tahu gini. Dia nampak Nabi Isa turun. Maka kalang kabut dia lari. Dia lari nak selamat. Ketika itulah. Tidaklah tembok. Tidaklah dinding. Tidaklah tunggul. Tidaklah apa jua. Kalau bersembunyi di belakangnya. Orang sampai setiap makhluk itu akan bercakap bersuara. Wahai orang mukmin, di sini ada orang kafir. Wahai orang mukmin, di sini ada Yahudi. Semua itu. Kecuali pokok ru. Pokok ru khianat. Sebab itu sekedar mereka tanam pokok ru banyak-banyak. Dia tahu cakap Nabi kita tu. Dia tanam pokok ru sebanyak-banyak di kawasan-kawasan sana situ semua. Pokok apa? Dia tanam pokok itu. Kita orang Melayu panggil pokok ru ya. Begitu punya banyak di sana tu, mereka tanam semua gitu ya. Mereka tanam sebagai pelindung mereka. Itu last dia pokok saja yang boleh jaga dia. Yang lain semua tak dapat. Tembok dia pun akan bersuara juga ketika itu. Orang yang bersama dengan dia semua tahulah nanti nasibnya nanti. Barulah dia tahu. Mereka tengok, mereka sangka dia hero. Dia yang lead mereka semua kemari. Kemudian dia lari, semua akan calling. Encik Dajjal, mana lu mau pergi? Encik Dajjal. Hello, Mr. Dajjal, where you going? Where you going, Mr. Dajjal? Why you leave us? Korang-korang yang pasal lah. Aku nak pergi lain lah. Begitu ya. Semua yang di bawah dia daripada bermacam-macam jenis manusia semuanya itu ya. Dajjal mengepung Imam Mahdi dan tenteranya di Baitul Maqdis. Ini pun Allah Ta'ala izinkan juga. Imam Mahdi pun diberani kepungnya juga. Tapi dapat tak? Tak dapat. Tak dapat. Sampai maksimumnya Imam Mahdi pun didapat kepungnya. Tapi dapat tak? Tak dapat juga. Tak dapat juga. Allah tak jumpa zaman ini pun tak apalah. Tak jumpa zaman ini pun tak apa. Tapi sebelum jumpa, kalau tak jumpa zaman ini, bermakna kena mati sebelum zaman ini. Pun bahaya juga. Pun menakutkan sangat juga. Serah sama Allah Ta'ala. Hidup serah pada Allah Ta'ala. Mati serah pada Allah Ta'ala. Pada ketika ini kadang-kadang macam nak minta mati sebelum zaman ini. Tapi sudah disebutkan. Nabi sudah mengatakan jangan minta mati. Kalau tak boleh tidak, minta. Ya Allah, kalau hidup tu baik, hidupkan aku. Kalau mati baik, matikan aku. Kalau takut sangat imannya tergugat, mintanya begitu. Dan kita tak tahu apa rencana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pokoknya minta tetap iman. Kita putul kulub ya. Orang bertanya ya. Ada ditukil oleh Syekh Abu Talib Al-Makki dalam kitabnya itu. Mana yang baik? Minta cepat mati supaya terhindar pada fitnah dunia dan terus menghadap Allah Ta'ala, ataupun minta panjang umur boleh terus ibadat pada Allah Ta'ala. Yang pertama, yang kedua lebih baik. Yang ketiga, iaitu apa? Jangan minta. Jangan minta apa-apa. Sedar. Allah hidupkan, tahan, sabar. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Allah matikan, bersedia menghadap padanya. Itu saja ya. Itu saja. Dan itu baru fitnah-fitnah biasa. Ini kan sampai fitnah besar gini. Berlindunglah dengan Allah Ta'ala. Ramai nanti akan mati. Yang depan kita ni yang tak tahu baki 2-3 orang ke tidak. Dan yang mati tu pun mudah-mudahanlah masuk syahid. Sekarang yang minta tiketnya tu sekarang. Minta registration ni sekarang. Bukan ketika itu, na'udzubillah. Ketika itu hidup tak beriman pun tak guna. Mati terbongkang pun tak berguna. Tapi ketika itu kalau ada beriman, hidup baik, mati baik pun berguna. Selamat ya. Selamat ya. Dari sekarang dah minta selamat. Dah sekarang minta clear vision kita. Tulus hati kita pada Allah Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala bantu. Dari sekarang bikin apa-apa biar semata-mata kerana Allah, kerana Allah Ta'ala.
kalau kita ada kerana selain pada Allah Ta'ala, itu kerana yang akan menarik kita lain daripada Allah. Sembahyang kita, ibadat kita, khidmat kita, ada kerana bukan Allah, bukan kerana Allah, yang bukan kerana Allah tu yang menarik kita untuk kerana apa tu kau akan ditarik keluar. Kalau kerana Allah, macam mana pun kau akan dapat wujud Allah Ta'ala. Jadi sekarang, kemaskinikan amalan kita, ikhlaskan betul-betul kerana Allah. InsyaAllah Tuhan kepada kita. Wallahu alam bisawab. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar.